الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي كان على عبده بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستشقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. Yang berusaha ahli jatuh kuasa surau Masjid Nurul Amin Berbau Sempak, Tuan Imam, Tuan Bilal yang diraihkan tentulah muslimin, tetamu Allah, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan rahimahullah. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar? Kabari sihat ke semua? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allah mengurniakan kita kekuatan sehingga pada saat ini tepatnya ya masuk 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang menunjukkan kepada kita masa begitu cepat dan kita dalam suasana iaitulah yang disebut sebagai bulan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi wahidan faqad alaihi asharan." Barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia salam, selawat, keselamatan, kebaikan, kesihatan sebanyak 10 kali pada dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa-apa itab, iaitu arahan Allah, tidak pernah Allah Taala suruh kemudian Allah Taala buat, tidak pernah. Allah Taala suruh kita mentaati ibu bapa, birrul walidain, mentaati kedua ibu bapa. Allah suruh kita buat, menghormati ibu bapa, menghormati orang tua. Allah Taala suruh. Allah Taala suruh kita buat amar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala suruh kita solat, Allah Ta'ala suruh kita buat semua rukun iman. Tetapi Allah tidak buat. Allah tidak buat kerana dia Tuhan kita. Tetapi ada satu perbuatan yang Allah suruh buat dan Allah sendiri yang buat. Subhanallah. Iaitulah seperti mana yang Bilal selalu sebut dalam waktu kita solat Jumaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Begitulah Allah SWT dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei orang beriman,
hendaklah kamu berselawat kepada baginda. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi yang akan memberikan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, iaitulah satu syafaat yang Nabi simpan ketika Nabi berada di Masjid Ijabah. Sampai hari ini ada kat Madinah. Nanti pergi umrah, suruh Mutawif pergi. Ada 3 doa yang Nabi minta di dalam masjid itu, tetapi Allah Ta'ala hanya kabulkan 2, tapi Allah Ta'ala tidak kabulkan yang satu. Kan? Antaranya Nabi SAW meminta kepada Allah, simpan satu doa, satu syafaat untuk umat dia di hari akhirat, yang mana kita tahu satu hari di hari akhirat bersama 1000 tahun di dunia, bahkan lagi kalau nak nisbah dengan akhirat lagi besar lah. Subhanallah. Orang minta syafaat Nabi Adam, orang minta syafaat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Masing-masing almost sebut, kami tak boleh beri pertolongan syafaat. Sebab apa? Sebab kami semua dah malu dengan Allah. Dulu waktu kaum kami jahat, kaum kami yang disebut sebagai tidak mengikut perintah Allah, mungkar, maksiat pada Allah, Allah Ta'ala azabkan. Kami minta, Nabi Nuh minta, Nabi Musa, Nabi Isa, begitu juga kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim suruh hancurkan Namrus dan juga tentera semut. Tapi semua itu, kata Nabi, kami malu lagi kalau kami di akhirat nak minta. Kamu jumpalah kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa, kita jumpa pada dia, dia kenalilah. Banyaklah ulama sebut melalui yang disebut sebagai wuduk yang kita ambil. Itulah sunnah Nabi yang perlu kita kategorikan, iaitulah jangan kita tinggalkan. Sayyidina Bilal bin Rabah, kan, telapak kakinya diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal dia yang memberikan ataupun melaungkan azan dan iqamah. Kan, macam Janib, kan, ya, Bilal, kan, subhanallah. Orang tahu sekejap lagi mesti dia nak bang. Macam tu juga Bilal bin Rabah, dia tahu. Sehingga Nabi tahu nanti masuk waktu mesti Bilal minta izin. Sehingga Nabi mimpi dia masuk ke dalam syurga Allah. Hadis sahih, kan? Nabi tanya pada dia, wahai Bilal, apakah amalan yang membuatkan kamu masuk ke dalam syurga Allah? Kerana aku kenal ini adalah telapak kaki kamu. Kata Bilal, ya Rasulullah, kan, aku sama seperti perbuatan sahabat yang lain. Qiyamul lail, solat sunat, puasa, semualah sedekah, infak jariah. Tapi satu amalan yang tidak aku tinggalkan, iaitulah dalam keadaan aku sentiasa berwuduk, tuan-tuan. Imam Syafi'i dalam qaul jadid dan qaul qadim disebut apa dia? Imam Syafi'i ini batal wuduk dia daripada isyak hari ini sampai isyak 2 hari berikutnya, tuan-tuan. Bayangkan, wuduk dia ada. Kita macam sekejap lagi terkentut dipanggil, tuan-tuan. Tu dia. Maknanya wuduk ni sunnah yang paling kecil sehingga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu anak-anak kita pasti seliti sekolah agama kan baca doa selepas wuduk. Tuan-tuan hafal tak doa lepas wuduk? Pasti tuan-tuan jarang kan amalkan, kan? Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kan doa lepas wuduk, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertaubat, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersih, dan jadikanlah kami dari kalangan orang yang soleh. Itu doa daripada kita berwuduk. Itu baru satu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Banyaklah, kan? So jangan tinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Ada satu sunnah yang biasa jaranglah juga kita buat, iaitulah bersiwak. Kalau kita hari ini bersugilah, kan, subhanallah. Kan? Dalam hadis yang sahih Nabi sebut apa? Lau asyaqqa ummati lawajadtu bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan semua orang bersiwak. Nabi sendiri sebelum menghembuskan nafas dia yang terakhir, dia sempat bersiwak, tuan-tuan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, gitulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita bukan dengan harta, bukan dengan duit, bukan dengan amanah banyaknya bilion ke harta Nabi SAW, tidak. Tetapi Nabi tinggalkan kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamasaktum bihima bi kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah kamu tidak akan sesat selama-lamanya
selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara, iaitulah Al-Quran dan Sunnah. Tengok tuan-tuan, Nabi ni dia punya ayat dia ialah jawami' kalim. Jawami' kalim ni ulama kata apa dia? Satu one words tapi maksudnya banyak. Kan? Nabi kata lan tadillu. Lan kan, huruf lan tu. Lan tu kalau belajar ilmu nahwu saraf, lan ni huruf nafi. Lan, izan, kai, huruf nafi. Maknanya kalau Allah Ta'ala sebut walan tarda ankal yahud walan nasara, kamu sekali-kali tidak akan sesat selagi mana lan tadillu, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan? Macam Allah Ta'ala sebut apa? Walan tarda ankal yahud, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha mana-mana agama selagi kamu tak ikut agama dia. Marilah buat perjanjian apa, kan? Marilah peperangan apa, meterainya genjatan senjata, kan? Tengok dekat Palestin, Gaza, apa dia, setiap kali Ramadan berlaku perang. Lepas tu perdamaian, Mesir masuk campur, Israel dah tak nak serang dengan Gaza, orang-orang di Hamas dan sebagainya. Tonton tengok Ramadan tahun depan, dia orang serang lagi tak? Dia orang akan serang lagi walaupun dah meterai perjanjian, sebab dia dah sebut selagi kita tidak ikut agama dia, dia takkan redha. Begitulah Allah Ta'ala menggunakan perkataan lan, Nabi SAW juga menggunakan perkataan lan. Artinya kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahumullah, begitu banyak pengajaran yang kita ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Tetapi kan malam ni saya nak bacalah sikit satu hadis sebelum kita mulakan tafsiran satu ayat ini, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bagaimana untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman, tuan-tuan. Kan? Hadis ni hadis yang panjang, tetapi kita ambil poin dia, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitulah inna hazihil mau'izatu mawaddi' famaza ta'hadu ilaina ya Rasulullah, qala usikum bitaqwa was-sam'i wat-ta'ah wa anna 'abdu habshi fa innahu man ya'shi minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dalalatun faman adraka zalika minkum fa'alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Ya, Nabi SAW memberi kita satu peringatan, bila mana kamu berlaku di akhir zaman, kamu kena banyak bersiap siaga, kata Nabi. Tuan-tuan, dekat satu kitab saya ni, kitab dikarang oleh seorang ulama di bumi Jordan, namanya Profesor Dr. Sharaf Mahmud Al-Qudah. Ya, dia duduk dekat Amman, Jordan. Waktu kami belajar kat sana sempat jumpa dia, seorang yang alim, subhanallah. Dia buat satu kitab, nama dia Kronologi Kiamat. Bagaimana kiamat berlaku, tuan-tuan. Tapi nak cerita ni panjang lah. Tapi pengakhiran kitab dia, kan, Nabi SAW telah pun memberi kita satu gambaran supaya kamu semua bersiap siagalah tentang kemasukan akhir zaman. Sebab kita ni ditakdirkan oleh Allah duduk di zaman yang akan berakhirnya zaman ni. Allahu Akbar. Bila? Wallahu alam. Seperti mana hadis Nabi kata, la taqumus sa'atu hatta tatla'u syamsa min maghrabiha fa iza tala'at farahan nas amanu ajma'un fadzalika hin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Daripada Abu Hurairah meriwayatkan, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah hatta tatla'u syamsu min magharibiha, selagi mana matahari tidak terbit daripada maghrib. Makna maghrib? Daripada barat. Fa iza tala'at farahan nas ajma'in, apabila manusia melihat keadaan itu, mereka akan segera beriman. Wa zalika hin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada saat itu tidak lagi ada manfaat iman seseorang yang belum beriman sebelum daripada itu. Tuan-tuan bayangkanlah, ini di antara tanda-tanda akhir zaman lah, kan? Antaranya
yang disebut sebagai apa, matahari terbit daripada belah barat. Yalah, kita tahulah matahari ni menjadi faktor utama cakrawala dunia ni. Kalau dia pun dah tak sama, dah lari dah dia punya reels dia, macam mana dunia ni? Bila matahari terbit daripada timur, tapi sepatutnya dia daripada timur, sekarang dia daripada barat, habislah. Hantaman semua akan berlaku, bulan pun dah tak betul, begitulah kehancuran akan berlaku. Maka yang nak disebut pada saat ini, apabila kamu lihat perkara ini, taubat manusia tidak akan lagi diterima oleh Allah, kan tuan-tuan. Itu satulah. Belum lagi yang disebut sebagai dukhan. Hari ini kadar IPU diceras. Di mana lagi tadi radio kata yang tidak selamat, kan, KPM sebut kalau sampai 100 memang tutup sekolah. Begitulah, kan. Dukhan juga disebut, asap di akhir zaman. Kemudian disebut lagi berlaku pembunuhan yang banyak. Disebut lagi benda-benda yang inilah disebut peristiwa akhir zaman. Lalu kesimpulannya apa? Nabi SAW kata pada kita bagaimana nak menghadapi benda yang disebut sebagai fitnah akhir zaman. Yang pertama, kamu peganglah dengan apa dia? Bin nawajis, dengan gerham gigi kamu sunnah Nabi SAW, iaitulah juga ulama yang memperjuangkan agama Allah. Itu je yang jalan yang kamu selamat. Tuan-tuan, kita ni bukan ulama, saya apatah lagi orang yang paling banyak dosa saya lah. Tapi kita nak hidup dengan orang-orang yang alim, orang yang hebat, yang menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, ini sebagai muqaddimah kita. Mudah-mudahan dia memberi kita satu semangat, kan. Bulan Rabiul Awal tak lama tuan-tuan. Lepas Rabiul Awal masuk Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Subhanallah. Dan dia disebutkan para sahabat ni dia mempersiapkan diri dia 6 bulan sebelum masuk Ramadan. 6 bulan tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ni besok nak puasa, baru hari ni nak sibuk. Begitulah. Kerana mereka tahu kehidupan kita sangat singkat, sangat singkat. Tengok je grup orang ni meninggal, tengok je grup jiran, tengok orang yang biasa dengan kuliah kita. Begitulah hidup. Kata Ustaz Ismail Kamus, hidup ini antara pejam dan celik. Pejam dan celik. Orang yang celik mata, dia berharap nak buka mata. Orang yang celik mata pula, dia nak pejamkan mata dia. Belum pun sempat pejam atau celik, mati sampai. Seperti mana yang disebut sebagai apa dia? Kan, mati ini cepat sementara kamu dengar azan dan iqamah. Cepat. Nak tunggu azan, nak tunggu iqamah. Belum apa-apa, meninggal dunia sampai. Begitulah ulama memperingatkan kita tentang kematian, tuan-tuan. Baik. Malam ini kita sambung pengajian kitab yang telah pun kita baca sebelum tadi ini, iaitulah teguran Allah SWT di dalam Al-Quran kepada orang beriman, yang dikarang oleh tafsir Ibnu Katsir dan juga banyak disyarahkan oleh Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab Aitabur Rasul fil Quran. Ya, Allah SWT memberikan kita teguran-teguran supaya kita sedar, kan. Walaupun teguran ini khusus pada Nabi, tetapi umum lafaz dia pada kita, terutama orang-orang yang beriman pada akhir zaman. Subhanallah. Baik, malam ini kan kita tengok satu tamsilan dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-16. Ayat 16 sama-sama kita, kalau ada Android apa kita baca, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamathalil syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Baik. Ini di antara ayat yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita semua pengajaran, dan Allah Ta'ala berikan kita perumpamaan. Sebelum ni Allah Ta'ala sebutkan kepada orang beriman, jangan kamu jadi seperti binatang, kal an'am, binatang.
summun, bukmun, umyun. Kita sebut sebelum ni. Mereka ni buta, pekak, bisu, fahum la ya'kilun. Mereka tak berakal. Allah Ta'ala kata, kamu orang yang kufur ni, kami berikan ayat-ayat keterangan dalam Al-Quran, kamu bukan tak faham, tapi kamu summum. Summum apa? Kamu buta, bukmun, bisu, umyun, pekak. Maknanya kamu sengaja bisu, pekak dan juga butakan mata kamu. Kamu tidak mahu berfikir daripada akal yang Allah Ta'ala berikan. Lalu kata Allah Ta'ala, samalah seperti binatang an'am. Apa dia? Binatang ni kalau kita panggil, dia mau datang kan, dengan syarat tuan dia panggil kan, tuan dia panggil. Dulu saya duduk kecil, ingatlah lagi kan, yalah kita tahun 90-an 80-an kan, duduk kat Skincan dulu. Zaman dulu Skincan ni tak terkenal tuan-tuan. Lately ni je Skincan. Sampai menteri sebut nak tiru beras Skincan. Oh kan. Skincan ni dulu 2 kali panen panggil kan. Kita apa yang sebut apa dia menuai, harvest dia kan. Orang Skincan tahulah kan. Bila zaman dulu tak ada lagi jentera-jentera bagai ni, orang mengembala yang disebut sebagai kerbau ataupun ialah kerbau lah, ada setengah tahun lembu, digunakan sebagai dia punya tempat untuk nak bajak sawah ni lah kan. Tengok tuan dia panggil kerbau tu, petang hari je dia datang. Nanti nak maghrib, dia duduk je dekat kandang dia, kerbau pun dah balik. Maknanya dia kenal tuan dia kan. Tapi kerbau ni sebab tidak berakal, melainkan manusia kan. Dekat TikTok viral satu profile kan, terkenal juga apa dia punya profile, kambing yang aneh. Senyap dah ada sekarang ni kan, kambing yang aneh. Maknanya dia pengembala kambing, dia jual kambing tu. Tapi bila dipanggil kambing tu semua datang. Tapi masalahnya dia bagi nama kambing tu, Zizan Razak lah, Aaron Aziz lah. Bagi nama kambing. Subhanallah. Tapi nak kabarnya tuan dia panggil dia datang. Pasal apa? Nak makan, nak minum. Tapi kadang-kadang tuan dia datang panggil bukan untuk beri makan dan minum, untuk halau, untuk pergi. Maknanya dia tak faham. Kata Allah Ta'ala begitulah. Kamu panggil binatang, dia tidak akan faham bahasa kamu kecuali nafsunya hanya untuk makan dan minum, kata Allah Subhanahu Taala. Lalu malam ni Allah Taala berikan kita pula satu perumpamaan, iaitulah sikap orang yang munafik, bahkan orang yang fasik, iaitulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kama salis syaitanu lil insan. Kalau Allah Taala kata, kama salis syaitanu iz qala lil insan kfur falamma kafar qala inni bari'um mink. Sikap orang yang munafik dan orang-orang Yahudi, yakni orang yang kufur pada Allah, samalah seperti Allah Ta'ala kata sikap syaitan. Apa dia syaitan? Dia akan berkata kepada manusia, inni bari'um minka, iaitulah berlakulah kufur kamu, masuklah kamu, jadilah orang kufur kamu ini. Setelah orang itu berlaku kufur, tetap dia akan terkena azab. Dan syaitan bila dah tengok orang tu kufur pada Allah, dia kata apa? Inni bari'um minka inni akhafullahu rabbul alamin. Syaitan kata pada dia, aku berlepas diri kepada kamu kerana sebenarnya aku takut pada Allah, Tuhan yang menguasai sekian alam. Ni perkataan syaitan. Pasal apa? Memang itu syaitan akan sebut pada orang-orang beriman terutamanya. Kamu follow aku, you follow me, I follow you. Kan? Subhanallah. Inilah perkataan syaitan. Bila dia dah buat sehingga orang tu kufur, buat perkara yang unbelievable, maka dia berlepas. Kan? Contohnya seperti zaman apa dia? Nabi Adam AS, iaitulah bila mana Allah SWT menyuruh Nabi Adam ni berkorban. Sebab tu korban yang pertama bukan zaman Nabi Ibrahim. Korban yang pertama pada zaman Nabi Allah Adam AS melalui 2 orang anaknya, iaitulah Qabil dan Habil. Kan? Qabil dan Habil, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran kisah Qabil. Bagaimana Qabil dan Habil ini disuruh oleh Allah untuk berkorban. Apa dia? Menyembahkan segala binatang ternakan
dan hasil pertanian dia kepada Allah. Lalu mana yang Allah Ta'ala berpuas hati dan korbannya, Allah akan ambil. Disebut dalam riwayat juga Allah Ta'ala sambar dengan api di sebalik gunung tu lah untuk ambil mana satu. Kan? Tetapi Qabil ni seorang abang, manakah Habil ni adik dia. Kan? Qabil ini mengembala kambing. Lalu Qabil berternak, maknanya petani. Kan? Tanam kobis lah mungkin. Kan? Sawi, timun, kan? Mungkinlah kan, subhanallah pada saat itu. Manakala Habil adik dia mengembala kambing, lembu, kan? Dan sebagainya, menyebabkan Allah Ta'ala minta hasil yang paling terbaik Allah Ta'ala pilih daripada yang terbaik. Lalu Habil ni bagi yang terbaik lah. Kalau kambing ni yang cap jempol lah, kan? Yang susunya banyak, grade A, nak bagi pada Allah. Sebab itulah konsep pengorbanan tu kena macam tu, kan? Kena macam tu. Sekarang ni lagilah tahun baru, tuan-tuan tunggulah Aidil Adha tahun depan, kan? Satu bahagian dah tak ada dah kot, 700, paling tidak antara 950. Pasal apa? Beras naik harga kot, subhanallah. Kita pun tak tahu, harga makin mahal. Tapi nak kabarnya, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Husin, nanti tuan-tuan saya promo, pergi tempat dia, bantu dia dekat Kuala Selangor. Dia buka kandang lembu dan kambing, dan dia banyak supply untuk ni Masjid Surau nak berkorban. Dia buka petting zoo, nama dia Husin Fauzi Farm. Tu kawan saya lah tu, sama-sama belajar kat Jordan dulu, subhanallah. Hari ni ramailah orang pergi kat zoo dia, semua seronok. Pasal apa? Zoo lain tak boleh nak pegang haiwan ni. Kalau pergi zoo dia tu, burung unta pun follow sebelah kita, subhanallah. Dan hasil daripada petting zoo tu, dia nak buat tahfiz dia dekat tempat dia tu lah. Cuma tempat dia ni rare sikit, nama je Kampung Teluk Penyamun, kan? Dekat Kuala Selangor tu, subhanallah. Dan nak kabarnya, kan, apa dia, kan, dia buat binatang yang terbaik bila waktu korban. Jadi anda tanya pada dia, Ustaz Husin, kalau musim korban orang pilih yang grade mana lembu ni? Banyak. Ada yang fedlow dijual macam-macam lah grade, kan? Ada yang 6,000, ada yang 10,000, ada yang 15,000 pun ada, subhanallah. Jadi saya tanya yang 10,000, 15,000, hampir 19, siapa yang ambil? Mana besar ni? Dia kata, Ustaz, yang biasa ambil lembu-lembu ni bukan orang kita, Ustaz. Orang kita masuk orang kita lah kalau nak bawa korban ni. Banyaknya yang ambil lembu-lembu ni, dia kata, abang, Ustaz. Abang siapa? Abang La, tuan-tuan. Bangla ambil. Bangla pun tahu nak sembah pada Allah, maknanya nak persembahkan korban Allah, ambil yang paling mahal lah. Kita udahlah sebahagian 850 minta diskaun dengan pengerusi. Pengerusi boleh diskaun tak? Bagi separuh boleh tak? Minta pula. Padahal nak sembah pada Allah, subhanallah. Lalu Qabil ni, dia bagi yang terbaik pada Allah. Mudah cerita dalam Quran sebut, memang yang Qabil ni lah yang diterima. Mana taknya Habil ni yang diterima oleh Allah, korban ni. Qabil tidak terima. Pasal apa? Bagi sawi yang dah expired, 2 minggu duduk dekat Lotus, 2 minggu masuk dekat Tesco, mana dah layu, manalah Allah Ta'ala nak terima? Disebabkan cemburunya dia tadi, kan, syaitan datang pada dia. Ni kata ni syaitan ni. Lalu dia sebut pada Qabil, kan, adik kamu ni dah banyak menyakitkan hati kamu. Bermula daripada syariat Allah SWT menyuruh, kan, pasangan masing-masing ni bernikah dengan pasangan yang berbeza. Pasal apa? Bila Nabi Adam dan Hawa kahwin, dia juga melahirkan Qabil dan Habil dengan pasangan adik perempuan dia masing-masing. Ada yang sebut Qabil ni dengan adik dia Iklimah. Ada yang sebut adik Habil pun sama juga, pasangan dia adalah perempuan. Jadi syariat waktu tu, mana ada manusia, tuan-tuan, kan, tuan-tuan pun tak lahir, merbau sempak ni pun tak ada lagi, kan. Jadi macam mana Allah Ta'ala suruh kahwin berlawanan, munharifah, mukhtalifah. Maknanya adik Qabil kahwin dengan adik Habil, begitulah sebaliknya. Tapi Qabil ni tak boleh terima. Apa pasal? Pasal dia tengok adik dia dah lagi lawa, lagi cun. Kat situ pun dah timbul mula-mula hasad dengki dalam diri manusia, wujud. Pasal manusia tak ada lagi tercipta waktu tu, subhanallah. Lalu diajarkan oleh syaitan, apa dia? Membunuh adik dia sendiri. Inilah kata pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Mula-mula dalam Quran sebut, kan,
Qabil ni tak tahu nak bunuh. Dia sebut dia pusing leher adik dia, dia pusing tangan dia. Macam mana nak mati? Pasal apa? Tak ada YouTube tuan-tuan. How to kill people, tak ada. Tak ada. Lalu dia kata Qabil ni dijelmakan dengan syaitan, iaitulah dia ambil seekor seorang manusia, dia ambil seekor batu, lempar ke atas seekor kambing, matilah kambing tu. Maka Qabil kata, oh macam tu caranya untuk bunuh manusia. Peristiwa ni Nabi Adam tak ada. Dalam sirah menyatakan Nabi Adam ni pergi ke Mekah, mereka duduk di Palestin. Subhanallah. Maka akhirnya dibunuh adik dia sendiri tuan-tuan. Itu yang akhirnya dia menyesal, dia menangis, sehinggalah tangisan dia tu terlalu lama. Ada ulama sebut sebulan, ada yang kata 2 bulan, ada yang kata 3 bulan. Dan selama 3 bulan tu dia tak tahu macam mana nak mengkebumikan adik dia sendiri, darah daging dia sendiri. Pasal apa? Tak ada cara-cara pengurusan jenazah. Satu. Yang kedua, syaitan ni bijak. Lepas dia ajar cara bunuh, tak ada, dia kata, Qabil, cara nak menguruskan jenazah macam ni kan ni. Tak ada, dia lari, dia berlepas. Ni kata perbuatan syaitan. Sebab itulah hal ini ulama sepakat mengatakan peristiwa ni berlaku di satu tempat, pembunuhan ni berlaku di mana? Siapa tahu? Bagi kuis ni tuan-tuan, siapa tahu dapat hadiah pergi package umrah bersama dengan bulan 11 ni, tapi bayar sendiri. Subhanallah. Iaitulah di Damsyik. Damsyik di mana? Damaskus, Syria. Dam tu maksudnya darah. Syik tu daripada bahasa Arab syaqiqun, maknanya adik-beradik seibu sebapa. Sebab itulah Damsyik. Sebab tu saya pernah pergi Syria 2000, sebelum berlaku peperangan 2012 saya kan, sebelum Saurah tu sempat pergi satu jabal namanya Jabal Qassiyun. Kat situlah ada makam Habil, panjang berapa meter kan, menunjukkan itulah pembunuhan manusia, sejarah manusia pertama kali di dunia ini. Kerana apa? Dia menangis kerana adiknya, menyesal dia bunuh adik dia. Lalu Allah Ta'ala kata akhirnya cara dia macam mana? Allah mengutuskan 2 ekor burung kan, ada sebut burung gagak ke burung apa, wallahu alam. Seorang bergaduh, seorang lagi kena patuk, mati. Bila mati kan, dia korek dengan paruh burung tu, lalu dikebumikan seekor yang mati tu. Peristiwa ni berlaku betul-betul depan Qabil. Lalu Qabil kata, alangkah celakalah aku kan, haiwan lebih bijak daripada aku manusia tidak tahu. Baik. Maka kata Imam Al-Qurtubi, Allah mendatangkan perumpamaan syaitan ini sebagai satu bidalan. Kita dah sebut sebelum ni, kenapa Allah Ta'ala suka menggunakan perkataan kiasan, perumpamaan, simpulan bahasa kan? Kerana Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk storytelling. Allah Ta'ala suka cerita, pasal manusia suka dengar cerita. Sebab tu Barat ambil tuan-tuan, Barat ambil sebelum nak tidur dengan anak, dia baca kisah apa dia, burung hantu dengan apa benda. Padahal Islam dah sebut apa dia, sebelum tidur baca Quran tuan-tuan. Al-Quran ni penceritaan. Malangnya kita ni suka nak baca, subhanallah. Baik, kita berhenti sebentar memberi laluan kepada azan isyak. Isyak pun masa awal sekarang kan. InsyaAllah kita sambung lepas tu. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والشافع والدرجة الرفيعة. Bismillah, kita sambung sikit ya. Lalu Allah SWT berfirman, "Falamma kafar qala inni bari'um mink inni akhafullahu rabbul alamin." Apabila syaitan dia telah mengkufurkan seorang anak Adam, lalu pada saat itu bila orang tu telah terjadinya kekufuran, dia akan berkata, "Inni bari", aku berlepas dari perkara ni kerana aku takut kepada Allah. Maknanya syaitan ni pun secara umum lafaz dia tahu Allah Ta'ala itu Tuhan dia, tapi dia telah pun berjanji, bersumpah dengan Allah ingin menyesatkan anak-anak Adam ini. Dia tahu dia akan dihukum, tetapi akhir nanti tak nak dia sendiri, kena bawa juga followers dia bersama. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Ashur, iaitulah perumpamaan ini seperti mana kaum munafik, yang mana kaum munafik dan juga Yahudi ini mereka akan terjerumus ke dalam seksa api neraka, ke dalam api neraka di akhirat kelak, tetapi syaitan telah pun menyuruh kufur pada Allah. Tapi bila manusia itu kufur, lalu mereka akan menyeru kan, bahawa syaitan ini takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kan, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan, hadis ni cukup famous, iaitulah bagaimana seorang rahib, rahib ni yang disebut sebagai manusia yang tekun beribadah. Ini zaman, mungkin di zaman Nabi Isa, selepas daripada tu. Kita tahu kan, sebelum lahirnya Nabi, jarak Nabi Musa dan Nabi Isa dan Nabi SAW adalah 800-900 tahun. Maknanya sepanjang 900 tahun tu tak ada Nabi. Barulah muncul Nabi Muhammad SAW. Maknanya sepanjang zaman tu pun manusia dah banyak sesat pada Allah Ta'ala. Apatah lagi kita sekarang ni 1400 tahun Nabi dah tak ada. Kalau ikut logik akal, sepatutnya ada Nabi baru. Jangan tuan-tuan pula, sayalah Nabi Ustaz. Subhanallah. Jangan tuan-tuan, wa'iyyazubillah. Sebab perangkaan jabatan mufti kan. Sekarang ni jabatan mufti, dia telefon ustaz-ustaz yang tak ada tauliah ke apa, pasal dia nak bagi tauliah. Sebab takut sekarang ni, apa dia, di negeri Selangor ni hampir 62 ajaran sesat aktif. 62 tuan-tuan. Tiba-tiba mengaku jadi Imam Mahdi ke. Jangan tuan-tuan, tambahlah yang ke-63 tuan-tuan. Na'udzubillah. Lalu sebab apa kesyirikan ni berlaku? Lalu Nabi SAW meriwayatkan seorang rahib beribadah dan dia boleh mengubati pelbagai penyakit yang dihadapi oleh semua orang. Termasuklah seorang perempuan yang datang meminta pada dia. Lalu syaitan memperdaya dan menghasut rahib itu sehinggalah
dia melakukan perbuatan keji atau apa, zina lah tuan-tuan. Sebab itu kan subhanallah kan, tanya ajan ni kan, orang yang mengumbat perubatan Islam ni kan, kita ni tidak boleh dibenarkan sama sekali merawat kecuali dengan asbab tertentu kan. Orang lelaki biarlah yang rawatnya orang lelaki, orang perempuan biar ustazah yang rawat kan, subhanallah. Maknanya bagi nak jaga tu tadi, sebab manusia ni tetap manusia. Ni kata rahim ni orang beriman, lalu disebabkan dia nak tutup aib dia, Nabi SAW bersabda perempuan tu telah dibunuh kan. Lalu apabila dibunuh, diketahui oleh keluarga perempuan itu, lalu menyebabkan pada saat itu apabila keluarga itu hendak menjatuhkan hukuman bunuh kepada lelaki rahib itu, maka syaitan berpura-pura menolong rahib itu dengan syarat, aku akan bantu kamu. Tadi dia dah cakap dah, kamu berzina lah dengan perempuan ni. Sekarang dia kata orang nak bunuh kamu, tapi aku akan bantu kamu, tapi dengan syarat apa dia, iaitulah kamu mestilah sujud menganggap aku sebagai Tuhan kamu kan. Dan nak mati pun minta lagi pada syaitan untuk menjadi Tuhan dia. Maka pada saat itulah dia sujud, maka syaitan tu berlepas diri daripada rahib itu, biarlah dia diseksa, dibalas dengan api neraka. Sebab tu tuan-tuan, perkara syirik ni kena jaga molek. Imam Nawawi menggariskan kan, syirik ni dua perkara. Pertama, syirik khafi. Yang kedua, syirik jali kan. Syirik jali tu terang-terang lah, menyembah patung berhala kan, buat apa benda yang disebut perbuatan syirik menduakan Allah, subhanallah. Tapi syirik yang khafi ni yang tersembunyi, apa dia kan, contohnya kita sihat daripada kita sakit sebab kita makan ubat, lalu kita i'tiqad dalam hati kita, ubat ni lah yang sembuhkan aku, padahal ubat ni menjadi alat saja yang sembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW mengingatkan dan ditanya pada Rasulullah, apakah syirik yang kecil yang paling perlu dijauhi ya Rasulullah? Nabi kata, iaitulah kamu jauh dari perbuatan riak kerana Allah kan. Riak ni pun antara syirik khafi kan. Sebab tu kita baca doa kan, yang Nabi ajar dalam maksurat tiap pagi, tiap petang dia baca, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa ya'lamu. Ya Allah, aku berlindung daripadamu daripada perkara yang aku ketahui, syirik yang aku ketahui, dan perkara yang mungkin aku tak ketahui. Maknanya perasan ataupun tidak kita pada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka akhirnya tipu daya syaitan inilah yang menyebabkan kita pada akhir zaman ini memang kena betul-betul jaga. Tadi anda sebut mula-mula kan, fitan akhir zaman kan. Lalu mereka memang yang disebut, sebab tu ada kitab kan, ada ke ustaz kita ngajar dekat surau ni, kitab Talbis Iblis kan, pakaian ataupun yang disebut sebagai tipu daya belitan-belitan syaitan yang akhirnya kita tak perasan. Dalam kitab ni ulama kata perancangan Yahudi terhadap musuh Islam, iaitulah dia menghancurkan Islam dengan 4 S dia kata. S yang pertama dengan seks. Yang kedua song, nyanyian. Yang ketiga sport. Yang keempat, tak maaf sebutlah, smoke kan. 4 benda ni lah yang menjahanamkan umat manusia. Tuan-tuan tengoklah, mana ada kan dekat mana-mana filem orang putih yang tak ada adegan tu. Song, jangan ceritalah, bukan kata kat luar, baru ni pun kan, subhanallah kan, boleh tahan songs daripada kita kan. Yang ketiga sport, masuk juga unsur-unsur yang menjahanamkan umat Islam. Lalu menyebabkan dari masa ke semasa penzinaan ni sangat meningkat. Tak payah cerita tuan-tuan, tengoklah sendiri handset parlimen, bagaimana yang disebut sebagai yang apa, fakta anak luar nikah ni berapa. Kalau makin mengurang memang kiamat lah, rasanya makin meningkat. Subhanallah, takut tuan-tuan. Sebab tu kena jaga betul anak isteri kita, subhanallah. Dan kan lately ni kan, anak-anak muda ni dia dah makin advance tuan-tuan. Sebab tu ustaz-ustaz kita ni pun kena advance juga kan. Pendakwah ni bukan ustaz je tuan-tuan pun kena dakwah kan. Ni medium TikTok, Facebook kena ada. Saya sendiri pun ada TikTok. Boleh lah, tapi tak boleh lawan lah Ustaz Bambam 100,000, saya 15,000 je follower. Subhanallah. Tapi nak kabarnya tuan-tuan, anak muda ni kena juga masuk supaya dia faham. Sebab sekarang ni ada satu pattern baru. Ni pendakwah ramai sebut
Kalau tak sebut benda ni, tak dedahkan itu yang dedahkan Ustazah Asma Harun. Dia sebut apa dia? Sekarang ni ada pattern anak muda kan, dia hanya review produk. Kerja dia review produk. Maknanya dia dapat pendapatan income dia review produk orang. Tak kira lah nak jual botol air ke, mug ke apa benda ke, dia review. Sebab follower dia dah ramai, 100,000, 200,000. Persoalannya dia ada satu tim dan dia duduk lelaki dan perempuan sekali, tuan-tuan. Kan? Memanglah dia kata dia asingkan lelaki perempuan, tuan-tuan. Dia nak sama, nak tira filem ataupun cerita Apprentice ke apa benda. Ni berlaku sekarang ni, anak muda. Tuan-tuan, tanya gaji berapa review produk, 15,000, tuan-tuan. 15,000. Allahu Akbar. Siapa tak nak? Dengan syarat muka lawa sikit, handsome sikit, bismillah. Kan? Inilah yang berlaku fitan akhir zaman. Kalau kita tak tegur, kita tak kata sadduz zara'i, menutup pintu ini, maka benda lagi besar. Dia akan carilah. Kerana apa? Manusia ni guna akal. Dia akan kata, kami tak duduk sama macam orang barat. Kami ada asrama kami bersama waktu kita review produk je. Dah. Macam-macam lah. Subhanallah. Begitulah dunia realiti pada akhirnya. Yang akhirnya, kita semua hampir ditipu oleh syaitan. Lalu Allah mendedahkan, falamma kafar qala inni bari'u mink inni akhafullahu rabbul alamin. Ketika mana syaitan telah mengkufurkan manusia, dia kata dia akan berlepas daripada tipu dayanya. Dan yang terakhir, tuan-tuan, kita tutup, iaitulah pesanan Ibrahim Adham rahimahullah, seorang ulama yang sangat hebat, wali Allah. Ketika mana ditanya kepada dia, kenapa doa-doa yang kita mohon pada Allah, Allah tidak kabulkan. Ini disebut. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, pasti akan kabulkan. Tapi wahai Ibrahim Adham, tetapi doa kami tidak dikabulkan. Kata Ibrahim Adham, Allah Ta'ala tak kabulkan kamu dengan 10 perkara. Ini disebut dalam khutbah Jumaat. Tapi saya nak sebut 5 je. Yang pertama, sebab apa doa kamu tak dikabulkan oleh Allah bila kamu berdoa? Kata Ibrahim Adham, wahidan araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kamu kenal Allah tapi kamu tak pernah tunaikan hak Allah. Allahu Akbar. Yang kedua, wa qara'tum kitabullah wa lam ta'malu bih. Kamu baca kitab Al-Quran tapi kamu langsung tak amalkan apa isi Al-Quran. Yang ketiga, wa ad'itum adawatu syaitan wa al-yatamuhu. Ini yang kita baca malam ni. Kamu kata syaitan itu musuh kamu, tapi kamulah yang ikut dia. Wa ad'itum hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum atharuhu wa sunnatuhu. Kamu kata cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa ad'itum hubbul jannah wa lam ta'malu laha. Kamu kata kamu nak masuk syurga, tapi langsung kamu tidak beramal, seolah-olah kamu tidak mahu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat. Terima kasih kerana sudi mendengar. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan istiqamah dalam beribadah dan menuntut ilmu, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah subhanakallah. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi